Bagi mencapai objektif kajian, kami memilih untuk menggunakan kaedah kepustakaan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kepustakaan, iaitu merujuk kepada bahan-bahan ilmiah seperti jurnal, buku dan sumber akademik lain yang berkaitan. Selain itu, kami juga menggunakan sumber internet yang diiktiraf akademik yang turut diguna pakai dalam menjalankan kajian bagi memperoleh maklumat yang lebih terperinci dan jelas tentang tajuk kajian. Kemudian, data-data yang kami peroleh akan kami kaji dan analisis untuk dijadikan panduan rujukan sepanjang kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah Sa'aluddin, nombor metrik 121252. Biografi Ibn Rushd. Ibn Rushd dilahirkan di Andalus. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ar-Rushd. Bapa dan datuknya menceburi bidang kehakiman di Cordova. Ibn Rushd dikatakan mempelajari hampir ke seluruh disiplin ilmu dan beliau juga mempunyai minat yang besar terhadap bidang keilmuan. Seterusnya, Ibn Rushd telah meninggal dunia di Marrakesh pada usianya 72 tahun dan mayat beliau dikebumikan di Cordova. Dan Ibn Rushd telah diminta untuk menjadi pengkritik kepada pemikiran Aristotle. Seterusnya, antara karya Ibn Rushd yang pertama, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Yang kedua, Al-Hayawanat. Yang ketiga, Al-Kulliyat. Yang keempat, Jawamir. Yang kelima, Syarhul Juzah Ibn Sina. Konsep mencapai kebenaran menurut Ibn Rushd terbagi kepada dua. Yang pertama adalah beliau memulakan penelitian falsafah kemudian menggunakan dengan jalan agama. Beliau berpendapat bahawa kaedah yang dipanggil demonstrasi iaitu burhan adalah kaedah yang paling sempurna dan wajib dalam syariah untuk mengenal Allah dan seluruh penciptaannya. Bagi Ibn Rushd, dengan kedudukan kaedah pemikiran demonstratif yang berkebolehan akan membawa manusia kepada kebenaran. Kaedah itu tidak akan menghasilkan pandangan yang bertentangan dengan syariah. Perkara ini kerana kebenaran tidak akan bercanggah dengan kebenaran lain. Kedua-duanya pasti selaras dan saling melengkapi antara sesama lain. Konsep yang kedua, Ibn Rushd memulakan kajiannya dengan menggariskan ajaran agama. Kemudian diteruskan dengan penyelesaian hasil kajian falsafah tentang alam semesta. Walaupun kedua-dua pendekatannya berbeza, pada asasnya adalah sama. Itulah bukti keselarian antara kebenaran falsafah dan kebenaran agama. Terdapat dua sudut pendekatan yang diambil oleh Ibn Rushd, iaitu sudut pandang akal dan sudut nas agama. Menurut Ibn Rushd, falsafah ialah mengkaji segala yang wujud dan merenung bukti kewujudan pencipta. Menurutnya, semakin sempurna ilmu penciptaan, semakin sempurna ilmu penciptanya. Pemikiran utama Ibn Rushd yang paling istimewa adalah mendamaikan antara agama dan akal. Yang kedua, falsafah adalah mempelajari segala yang wujud, yakni maujudah, dan merenungkan sebagai bukti tentang adanya pencipta. Yang ketiga, menurut Ibn Rushd, antara falsafah dan juga agama adalah tidak bertentangan. Yang keempat, pemikiran Ibn Rushd meresap ke Eropah melalui pelbagai penterjemahan dan juga penerbitan. Yang kelima, memahami rasional yang dibangunkan untuk menjadi titik terang bagi orang Eropah untuk memahati masalah ketemadunan. Yang keenam, pengaruh Ibn Rushd ke atas Eropah adalah secara tidak langsung, tetapi melalui pelajarnya yang dari Eropah yang belajar di Sepanyol. Mereka ini dikenali sebagai Averroisme. Yang ketujuh, selepas ajaran Averroisme berkembang, mereka mula menghargai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan tentang kesimpulan. Rumusan yang saya dapat rumuskan di sini ialah Ibn Rushd adalah seorang ahli falsafah yang pakar dalam pelbagai ilmu serta beliau juga hidup dalam kumpulan yang hebat dari segi ilmu akhlak, kerjaya dan sebagainya. Beliau juga telah mengeluarkan beberapa karya yang hebat dan bagus serta dapat dijadikan sebagai sumber rujukan di dalam kehidupan harian kita. Walau bagaimanapun, beliau juga memegang kepada pelbagai konsep falsafah
pemikiran yang sangat hebat sehingga kan dapat dijadikan pengaruh yang besar terhadap orang-orang Eropah pada masa itu. Justru itu, setiap tokoh yang hebat seperti Ibn Rushd ini perlulah kita kongsikan kepada masyarakat kita pada hari ini tentang falsafah beliau supaya mereka lebih minat untuk mengetahui tentang tokoh ini dengan lebih mendalam. Selain itu, konsep yang dibawa oleh Ibn Rushd boleh dijadikan iktibar dan pengajaran di dalam kehidupan kita, khususnya pada zaman teknologi yang moden ini, kerana setiap falsafah yang diamalkannya sudah pasti wujudnya sebab dan kesan yang positif dan negatif. Akhirnya, sebagai manusia yang lemah dan alpa, maka kita sepatutnya mencari ilmu pada setiap hari, kerana setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini pasti akan berdasarkan ilmu yang bermanfaat dan sahih. Ada pepatah pernah berkata, ilmu tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Sekian, terima kasih.